Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua para pelajar tahun 6 Jaya SK Muazzam Shah. Baiklah. Pada hari ini kita akan mula belajar untuk subjek TMK, iaitu Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Baiklah, sekiranya pelajar ada buku teks, boleh keluarkan buku teks, ataupun kalau tak ada lagi buku teks, sebab kita boleh dapatkan, boleh tengok buku teks yang dalam apa, yang any flip ke, ataupun tengok saja dalam buku teks yang Ustaz tunjukkan ini. Okey. Sekarang ni kita akan masuk kepada tajuk unit yang pertama, iaitu pengatur caraan. Okey. Dalam unit pertama ini ada 5 isi yang kita kena belajar, iaitu kegunaan atur cara komputer, langkah-langkah aktiviti harian dan set arahan bagi aktiviti harian, set arahan bagi peralatan digital, dan juga penambahan arahan dalam atur cara. Kemudian kita ada latihan lah. So hari ini kita akan tengok berkenaan dengan pengatur caraan. Pengatur caraan, iaitu dalam unit pertama ini kita akan lihat mengenai pengatur caraan ini. Baik, sama-sama kita tengok buku teks kita ya. Okey. Ustaz zoom sikit. Okey. 150, 125. Okey. Pengatur caraan. Okey, dalam buku teks ni kata Naresh bersama-sama ibu dan ayahnya berada di sebuah kedai menjual barangan elektrik. Ayah Naresh ingin membeli sebuah mesin basuh automatik. Mesin basuh automatik ni, apa ciri-ciri mesin basuh automatik ni? Yang pertama, hanya perlu masukkan pakaian ke dalam mesin. Kedua, hidupkan mesin. Mesin akan mengira berat muatan. Mesin akan menentukan isi padu air yang diperlukan. Mesin akan menentukan bilangan biasan. Mesin akan menentukan tempoh putaran. Mesin akan menganggar masa untuk membuat basuhan. Apabila basuhan selesai, penggera akan dibunyikan. Ini cerita. Okey. Ni ayah dia tadi, ayah Naresh. Dia kata, apakah keistimewaan mesin basuh ini? Mesin ini mempunyai komputer benam. Dia ada set komputer benam. Tuan hanya perlu menekan satu butang dan mesin ini akan melaksanakan semua proses basuhan. Ini yang automatik lah. Okey. Baik, nanti kita tengok apa lagi cerita dia. Okey, bagaimanakah mesin basuh menerima arahan basuhan dan melaksanakannya? Macam mana dia terima? Okey, baik, di situlah kita tengok kegunaan atur cara komputer. Baik. Tahukah kamu bahawa sesetengah perkakasan harian yang terdapat di rumah kamu mempunyai atur cara komputer? Mari kita terokai kegunaan atur cara komputer dalam perkakasan harian yang muncul dalam mimpi Naresh. Itu cerita je lah. Okay. Baik, tengok yang pertama. Televisyen pintar. Smart TV. Okay, Smart TV. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan pelbagai fungsi interaktif. Alat-alat perkakasan ni dia ada dia punya atur cara dia. Maksudnya apa yang dilakukan oleh satu mesin itu disetting di dalam atur cara tu. Okey. Kalau Smart TV, apa yang Smart TV boleh buat? Dia boleh sambung dengan internet. Okey. Tengok pula aircon, penghawa dingin. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menetapkan, mengesan dan menyelaraskan suhu bilik berdasarkan isyarat yang diterima daripada pengguna. Maksudnya, boleh faham kan? Apa itu atur cara? Dialah yang menetapkan apa yang akan dilakukan oleh satu-satu perkakasan tersebut. Okey.
Atur cara satu perkakasan dengan satu perkakasan lain tidak sama lah. Macam smart TV, ini dia punya atur cara dia. Penghawa dingin aircon, ini dia punya atur cara dia. Okey. Pembersih vacuum robotik. Siapa kat rumah dia ada vacuum robot? Rumah saya ada, tapi dah rosak. Jadi saya dah guna yang tak robot dah sekarang. Saya lah robot tu. Pembersih vacuum robotik, atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya ni bergerak dan membuat pembersihan di kawasan yang ditentukan. Tak payah orang suruh, dia buat sendiri. Kemudian jam penggera digital. Okey, atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menunjukkan masa dan membunyikan penggera dengan berbagai bunyi. Okey. Jadi nampak tak apa itu tugas atur cara komputer pada setiap perkakas-perkakas. Dialah yang menentukan satu perkakas tu buat apa. Okey, dia tak boleh buat melainkan apa yang telah diset pada atur cara dia. Okey, pada pendapat kamu, apakah fungsi-fungsi tambahan yang akan diwujudkan dalam jam penggera digital masa depan? Sekarang ni jam penggera digital, maksudnya jam kita yang mengejutkan kita tidur tu, apa fungsi dia sekarang ni? Dia berbunyi dengan berbagai-bagai lagu kan. Ada lagu Melayu, lagu orang putih, ada orang buat azan, macam-macam lah. Pada pendapat kamu, masa depan nanti macam mana jam penggera digital ni akan berfungsi? Mungkin dia boleh bertukar jadi robot. Wallahualam, itu bergantung pada atur cara yang ada pada sesuatu perkakas tersebut. Okey. Tengok pula atur cara pada peti sejuk. Apa yang peti sejuk boleh buat? Dia kata atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Okey. Kan sejuk kita disimpan, dia boleh dilaraskan suhu dia semua. Itu semua adalah kegunaan yang berlaku hasil daripada atur cara yang telah ditetapkan. Mesin basuh elektronik. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mengesan berat muatan, menentukan cara basuhan, tempoh bilasan dan masa putaran. Ketuha gelombang mikro. Atur cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya melakukan pelbagai cara memasak. Baik. Boleh faham tu? Apa maksud atur cara? Jadi atur cara ni ialah set arahan lah, yang diletakkan di dalam komputer benam sesuatu perkakas. Baik. Tengok cekat folio. Kegunaan atur cara komputer. Berdasarkan gambar ikon yang disediakan, beri kegunaan atur cara komputer bagi A. Periuk nasi elektronik. Nasi dia boleh, periuk nasi elektronik dia boleh masak nasi, dia boleh masak sup, dia boleh mengukus. Telefon pintar, dia boleh dapat wifi, dia boleh hantar email, message, kemudian dia boleh ada kalender. Semua tu telefon kita ni, dalam ni ada macam-macam fungsi kan. Telefon ni canggih lah. Telefon kita ni ada macam fungsi. Boleh tengok video, boleh ada calculator, ada Quran dan sebagainya. Boleh buat itu, boleh rakam suara, boleh ambil video, macam-macam. Semua tu setting dia diletakkan di dalam menggunakan atur cara dalam komputer dia. Jadi atur cara ni adalah satu benda yang berbeza-beza di antara satu perkakas dengan perkakas yang lain. Baik, kita tengok apakah maksud atur cara dalam buku ni. Atur cara komputer ialah tengok, satu set arahan. Set arahan mengikut urutan. Dia mesti satu set arahan, dia ikut urutan yang mengarahkan komputer berbuat sesuatu. Okey, ingat satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu. Apa dia atur cara komputer? Satu set arahan yang berturutan mengikut urutan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu. Ingat tiga ni. Apa itu atur cara komputer? Satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer melakukan sesuatu. Okey? Sesetengah perkakasan harian mempunyai komputer benam. Komputer benam ini
mempunyai atur cara komputer yang menentukan cara perkakasan tersebut berfungsi. Kegunaan atur cara ini adalah untuk memastikan perkakasan tersebut dapat melaksanakan tugas mengikut ketetapan. Baik, boleh faham tu? Okey, kalau boleh faham, itu saja cara yang kita nak belajar pada hari ini. Okey. Ataupun kita tengok sikit lagi lah, apa cerita ni. Mengira perbelanjaan wang saku menggunakan kalkulator digital. Naresh sedang mengira perbelanjaan wang sakunya dengan menggunakan kalkulator digital. Jadual berikut menunjukkan perbelanjaan Naresh pada 1 minggu. Wang saku daripada ayah berapa, semua ni. Dia menggunakan kalkulator. Baik. Okey. Kalkulator ni dia pun ada dia punya atur cara dia. So semua perkara-perkara ni dia ada atur cara dia. Baik. Okey, itu saja pelajaran untuk hari ini berkenaan dengan apakah itu atur cara. Baik, apa tugas pelajar? Pelajar buatlah kerja sikit kan. Saya nak pelajar buat dalam buku tulis, ataupun kalau tak nak buat dalam buku tulis, buat dalam bentuk file ke, ambil kertas buat dalam file ke, ataupun buku tulis lah, tampal. Tulis tajuk pelajaran hari ini pengatur caraan. Okey, apa dia atur cara komputer? Satu, saya nak awak ambil ini. Atur cara komputer ialah satu set arahan mengikut urutan yang mengarahkan komputer membuat itu saja. Cukup. Tak payah yang bawah tu dia pun cerita lain. Okey. Kemudian ambil 3 contoh perkakas dengan dia punya atur cara komputer. Okey, buat apa itu maksud atur cara? Contoh atur cara pada perkakas ni. Tak pilih lah mana. 3 je nak. Kalau ambil pembersih vacuum, tengok apa atur cara dia. Jam penggerak apa atur cara dia. Kemudian satu lagi apa? Ambil peti sejuk. 3 contoh. Bulan lah. Tak ada banyak kan. Ambil apa itu atur cara, tulis sikit. Kemudian ambil 3 contoh perkakas dengan dia punya atur cara ni. Okey. Tampal dalam buku ataupun salin dalam buku. Kalau kamu ada printer, print, potong, tampal. Kalau tak ada, tolong buat catatan sikit lah. Contoh kalau peti sejuk, tak payah tulis semua. Reka-reka je atur cara komputer. Buat macam ni je. Atur cara komputer saya membolehkan apa? Satu, menentukan suhu yang sesuai untuk imadah. Maksudnya reka-reka tapi yang boleh faham. Tak perlu salin semua. Kalau salin semua nanti penat. Okey, itu saja pelajaran untuk TMK pada hari ini, iaitu berkenaan dengan atur cara komputer. Jadi harap-harap pelajar boleh faham dan buat tugasan yang sebagai tadi. Kalau dah siap, snap gambar tugasan tersebut kepada saya untuk saya simak. Itu saja untuk hari ini. Okey, supaya mudah-mudahan dapat jumpa lagi. Jaga kesihatan, jangan main panas-panas, jangan main benda-benda yang bahaya. Jaga kesihatan, jaga jarak, dan juga jangan lupa solat jemaah bersama dengan keluarga. Okey? Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.